Apakah kita perlu IPM ni? Cop. Relax. Nama saya Prizaro Demstra bin Supri, nombor metrik S32131. Nama saya Jeregat Anak Nicholas, bernombor metrik S32370. Nama saya Peter Kurasana Imran, bernomor metrik S31. Nama saya Muhammad Zairul Haq bin Muhammad Yusufan, nombor metrik S32234. Sekali lagi. Nama saya Muhammad Khalid Fauzan bin Roslan, bernombor metrik S32396. Kami dari kumpulan 7. Sekali lagi. Nama saya Peter Kurasana Imran, bernomor metrik S31446. Apa itu prosak? Prosak ialah organisme yang menyebarkan penyakit sehingga menyebabkan gangguan ataupun kerosakan. Contoh perosak ialah seperti tikus, nyamuk dan rumpai. Apakah kawalan perosakan? Kawalan perosakan ialah sebuah proses melibatkan pengurusan, pengawalan, meminimumkan dan membuang perosak daripada tempat yang diduduki oleh manusia. Kawalan perosakan dikendalikan oleh PPB, iaitu Pengawal Perosak Berlesen. Mereka ini adalah orang-orang yang mahir tentang perosak yang mereka sedang cuba kawal. Mengapa kita perlu mengawal serangan perosak ini? Hal ini kerana perosak merupakan ancaman utama terhadap kesihatan manusia, selain menyebabkan kerosakan barangan dan harta benda, dan juga boleh mencemarkan makanan harian kita. Serangan perosak ini juga dapat mengurangkan kualiti hidup manusia. Contohnya tikus yang membawa penyakit kencing tikus ataupun digelar sebagai leptospirosis. Statistik yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 2016 menunjukkan seramai 5,244 orang dijangkiti dan seramai 52 kes kematian dilibatkan. Seterusnya, saya akan menerangkan prinsip kawalan penyakit. Yang pertama, pembasmian melibatkan penghapusan patogen yang telah wujud pada tumbuhan ataupun di ladang. Yang kedua ialah pelindungan terhadap perumah dan suspek patogen. Yang ketiga ialah kita dapat melakukan kawalan vektor. Yang terakhir adalah pengecualian, iaitu menghalang penumbuhan dan kemasukan patogen terhadap perumah. IPM ni salah satu cara yang memberi kesan baik terhadap pengawalan haiwan perosak yang bergantung terhadap gabungan amalan-amalan common sense. Apakah tujuan IPM? Program IPM ni menggunakan maklumat terkini yang komprehensif tentang kitaran hayat haiwan perosak dan interaksinya dengan alam sekitar. Maklumat-maklumat ini digunakan untuk menguruskan kerosakan yang dilakukan oleh haiwan perosak dengan cara yang paling menjimatkan dan kurang berbahaya kepada manusia, harta benda serta alam sekitar. Mengapa kita perlu IPM? IPM ni dapat mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan dapat mengurangkan pendedahan kanak-kanak terhadap racun serangga dan menghapuskan haiwan perosak. Di sini terdapat 4 kaedah yang digunakan dalam mengawal perosak serangga, iaitu kawalan budaya, kawalan kimia, kawalan biologi, serta kawalan mekanikal dan fizikal. Untuk kawalan budaya ialah amalan yang mengurangkan penumbuhan, pembiakan, penyebaran dan kemandirian perosak. Sebagai contoh, mengubah amalan pengairan boleh mengurangkan masalah perosak kerana banyak air juga boleh meningkatkan penyakit akar dan rumpai. Untuk kawalan biologi ialah penggunaan musuh semula jadi seperti pemangsa, parasit, patogen dan pesaing untuk mengawal perosak dan kerosakannya. Invertebrata, patogen, tumbuhan, nematod, rumpai dan vertebrata mempunyai banyak musuh semula jadi. Untuk kawalan kimia ialah penggunaan racun perosak
dalam IPM, racun perosak hanya digunakan apabila diperlukan dan digabungkan dengan pendekatan lain untuk kawalan jangka panjang yang lebih berkesan. Racun perosak dipilih dan digunakan dengan cara yang meminimumkan kemungkinan bahayanya kepada manusia, organisma, bukan sasaran dan alam sekitar. Untuk kawalan mekanikal dan fizikal, kawalan mekanikal dan fizikal membunuh perosak secara langsung. Ianya menyekat perosak keluar atau menjadikan persekitaran tidak sesuai untuknya. Perangkap untuk tikus adalah contoh kawalan mekanikal. Untuk kawalan fizikal, termasuk sekupan untuk pengurusan rumpai, pensterilan wap tanah untuk pengurusan penyakit atau halangan seperti skrin untuk menghalang burung atau serangga keluar. Okey, kebaikan kaedah IPM. Okey, kaedah IPM ni dia membuatkan struktur tumbuhan menjadi lebih baik serta membuat tumbuhan ni menjadi lebih sihat. Okey, kaedah IPM ni juga dia mengurangkan risiko pada alam sekitar. Sebab kaedah ini dia menggunakan teknik kawalan dari segi ekologi. Dan akhir sekali, kaedah IPM ni dia mengurangkan potensi pencemaran udara dan tanah sebab kaedah ini tidak menggunakan bahan beracun. Okey, memang IPM. IPM ni memerlukan banyak masa yang diperlukan sebab kaedah ini memerlukan masa yang lama dan kaedah ini juga memerlukan banyak tenaga. Okey, selain itu, kaedah IPM ni juga memerlukan rancangan yang banyak dan keputusan yang banyak. Dan sebab itu menyebabkan kaedah ini memerlukan masa yang lama perlu diambil. Okey, hari sekali, kaedah ini memerlukan sumber yang banyak sebab kaedah ini tidak menggunakan bahan beracun. Dan itu menyebabkan kita perlu banyak sumber yang diperlukan.